Terima kasih Nazri. Assalamualaikum dan salam Maulidul Rasul. Seramai 4,196 penduduk kampung Haji Baki iaitu lokasi yang diisytihar pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Sarawak mula menjalani saringan COVID-19 hari ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, saringan pertama pada pagi tadi melibatkan seramai 800 penduduk. All this area will be locked down, meaning they cannot go to Sentosa Clinic sama ada untuk ambil ubat ataupun untuk pressure. So we have already set up a clinic here. Selain menyediakan kemudahan perubatan, kerajaan juga akan mengagihkan bekalan makanan kepada semua penduduk yang terjejas sehingga 10 November depan. Ditemui pemberita semasa meninjau pusat PKP di Kampung Terbabit, beliau turut meminta penduduk di seluruh Kuching akur dengan arahan baru yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jelasnya, walaupun tiada sekatan jalan dibuat antara bandaraya ini dengan daerah luar, namun semua pihak diminta memainkan peranan mengurangkan pergerakan. Mutasi virus COVID-19 yang dikesan di kluster Green Hill merupakan jenis yang lebih pantas merebak berbanding jenis-jenis lain yang sedia ada di Sarawak. Mendedahkan perkara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, kajian makmal mendapati jenis virus itu mempunyai daya inkubasi yang lebih cepat iaitu 3 hingga 5 hari berbanding jenis sebelum ini yang mengambil sehingga 14 hari sebelum ia dikesan. Symptoms very fast. Instead of 14 days, about day 3 to day 5 they become positive, and the virus load is high, so it spread very fast. Bercakap kepada pemberita di Kampung Haji Baki, beliau memaklumkan jenis virus terbabit mempunyai kemampuan untuk merebak dengan pantas dan meluas. Justru itu, Datuk Seri Dr. Sim meminta kerjasama semua pihak untuk terus mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan dalam usaha memerangi wabak berkenaan. Program-program baru di bawah Majlis Pembangunan Sosial MPS yang dirancang untuk dilaksanakan pada tahun ini akan diadakan mengikut kebiasaan baru. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu antara program baru itu ialah Randau Pembangunan Sosial yang dijalankan secara alternatif berikutan pandemik COVID-19. Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan kaedah alternatif yang diambil ialah menggunakan perkongsian video secara pembelajaran berasaskan komuniti atau CBL. Mengulas lanjut, beliau berkata video yang direka adalah hasil kreativiti oleh rakan-rakan strategik untuk menyampaikan maklumat serta informasi berkaitan dengan permasalahan isu-isu sosial di Sarawak. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat MPS Bilangan 3 2020 serta penyerahan watika pelantikan semula ahli MPS di Kuching. Seramai 32 ahli MPS menerima watika pelantikan semula bagi sesi 2020-2022. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fatimah mendedahkan satu lagi program baru iaitu program Randau Solidariti Komuniti merupakan pendekatan outreach terbaru MPS ke arah meningkatkan perpaduan dalam kalangan rakyat khususnya peringkat komuniti. Katanya program terbabit dijalankan dengan kerjasama rakan-rakan strategik termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Selari dengan tema sambutan Maulidul Rasul tahun ini, Ummah Rabbani Negara Harmoni, masyarakat berbilang kaum di Sarawak terus diseru mengekalkan perpaduan untuk membolehkan usaha pembangunan oleh kerajaan dilaksanakan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia amat penting bagi mewujudkan sebuah keadaan dalam negeri yang lebih aman dan harmoni. Dato' Abdul Karim berucap demikian merasmikan Majlis Perhimpunan sempena sambutan Maulidul Rasul peringkat bahagian Miri di Dewan Kompleks Islam Sarawak Miri. Biarpun disambut secara ringkas dan sederhana, beliau berharap rakyat sentiasa mengamalkan langkah berjaga-jaga ekoran penularan wabak COVID-19 ketika ini. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan anugerah-anugerah kepada penerima termasuk anugerah Tokoh Maulidul Rasul bahagian Miri 2020 kepada Temenggung Datuk Haji Abdul Rahman Abang Fazil.
Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Al-Adris menyifatkan tema sambutan Maulid Rasul tahun ini Ummah Rabbani Negara Harmoni amat signifikan kerana ekoran penularan COVID-19, kerajaan dapat memfokuskan terhadap pengukuhan aspek pentadbiran untuk rakyat. Tambahnya, pengukuhan pentadbiran terutama di peringkat kerajaan amat diperlukan bagi mengatasi masalah-masalah lain yang turut meningkat naik seperti isu kesihatan mental dan ketidakseimbangan ekonomi akibat COVID-19. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan perasmiannya sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Simunjan di Dewan Mesra Simunjan di Simunjan hari ini. Kemudian beliau menyampaikan dana dari Lembaga Amanah Kebajikan Sarawak Simunjan kepada 18 buah surau dan masjid daerah tersebut sekaligus menyampaikan hadiah kepada pemenang beberapa acara sempena sambutan Maulidur Rasul. Kemudian beliau menyampaikan dana dari Lembaga Amanah Kebajikan Sarawak Simunjan kepada 18 buah surau dan masjid daerah tersebut sekaligus menyampaikan hadiah kepada pemenang beberapa acara sempena sambutan Maulidur Rasul, antaranya penandingan sepanduk dan nyanyian solo dakwah. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dengan kerjasama Persatuan Penggiat Seni dan Kebudayaan Malaysia akan menganjurkan Sarawak Music Fashion Galore di Bandaraya Kuching pada 28 November depan. Ia bertujuan mengetengahkan Songket Sarawak yang merupakan sebahagian daripada Songket Malaysia dalam senarai Intangible Cultural Heritage di bawah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dalam satu sidang media di Kuching berkata, program yang jurung kali diadakan itu bertujuan memartabatkan warisan tradisional itu ke peringkat yang lebih tinggi. Katanya selain Songket Sarawak, pihak kementerian juga merancang melakukan inisiatif sama untuk warisan tradisional yang lain seperti puak kumbu dan alat muzik tradisional sapek. Sarawak Music Fashion Galore akan menyaksikan peragawati memperagaikan fashion rekaan Datuk Tom Abang Saufi, Datin Anadur dan Ben Nazari selain akan menampilkan persembahan muzik daripada artis-artis tempatan antaranya seperti Jerry Kamid, Eugene Suboh, Yap Yen, Dewi Liana dan Baby Shima. Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union bersama Unit Hal Ehwal Agama lain UNI4 dan pejabat Residen Bahagian Bintulu julung kalinya mengadakan forum integriti dari pelbagai perspektif agama. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli yakin penganjuran forum itu dapat memelihara dan mempertahankan keharmonian antara kaum dan agama di negeri ini. Datuk Talib Zulkifli yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak menambah, penganjuran forum itu juga bertujuan meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama antara agama dalam usaha menangani isu-isu berkaitan integriti. Beliau bercakap demikian pada majlis perasmian Forum Integriti dari perspektif pelbagai agama di Bintulu baru-baru ini. Ujarnya forum itu diharap dapat menggalakkan rasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dalam masa yang sama mengukuhkan asas moral dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Forum itu memperdengarkan 3 sesi ceramah yang dimulakan dengan pengenalan kepada Unifor yang disampaikan oleh pengarah Unifor, Richard Lon, diikuti slot pengurusan kewangan oleh Yo Wikia, pegawai dari agensi kaunseling dan pengurusan kredit dan sesi ceramah Akta SPRM 649 oleh Jawa Milu. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan.